Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malam ni saya akan ambil beberapa soalan daripada penonton dan juga daripada SMS yang telah masuk lebih awal daripada selepas saya membuat pengumuman tadi. Okey, silakan. Datuk, nombor satu Datuk. Kuat sikit. Apa pandangan Datuk tentang komen yang diberikan oleh Tok Mat, Datuk Seri Tajuddin, Azalina dan rakan-rakan yang nampak macam tak berpuas hati tentang penganggihan kerusi kabinet ni Datuk? Okey. Ini kita dah maklum awal Kita dah maklum awal sebagai sebuah parti yang besar sebuah parti yang besar, kita nak bergabung dengan sebuah parti yang dikukuhkan oleh mana-mana parti politik. Mengangkat sebuah parti tu yang presiden parti yang diangkat menjadi Perdana Menteri ni sudah pasti akan memberikan keutamaan kepada pemimpin daripada parti dia, MP daripada parti dia, dan semua jawatan menteri kabinet, timbalan menteri, selepas ni GLC sampailah ke jawatan ahli majlis ketua kampung ni, nanti semua sekali dia akan berikan kelebihan kepada parti dia, dan ini secara tak langsung akan menghakis pengaruh UMNO sebagai sebuah parti yang besar dan mempunyai kumpulan sasar yang sama. Kita kena faham bahawa UMNO dengan PPBM, kita ada kumpulan sasar yang sama. Kita sama-sama cuba meraih sokongan daripada orang Melayu. Macam PAS ni, dia cuba meraih sokongan daripada orang Islam. Ini akan menyebabkan akan ada banyak perselisihan pandangan, perselisihan pendapat, dan akan berlaku perebutan kuasa dan sebagainya. Itu sebab saya daripada awal lagi tak bersetuju. Tambahan pula, di mana datang logiknya, bila mana mula peringkat awal tu, Mahathir yang hanya ada 13 kursi, dia ambil pimpinan daripada parti PPBM 10 kursi, daripada PKR 10 kursi dicuri daripada geng PKR yang diketuai oleh Azmin. Kemudian ada 13 orang lagi MP diambil daripada UMNO untuk mengukuhkan kedudukan Mahathir, nak diangkat menjadi Perdana Menteri. Itu sebab daripada awal lagi saya membantah. Tetapi bila Tan Sri Muhyiddin pula menjadi calon Perdana Menteri, beliau kehilangan 6 orang lagi. Dia kehilangan 6 orang lagi. Maknanya parti dia hanya memenangi 13 kursi, dia hilang 6 orang. Maknanya dia cuma dapat sokongan daripada 7 orang. 6 lagi menyokong Mahathir. Kemudian dia berjaya tarik seorang daripadanya menjadi Timbalan Menteri, Idin, sudah jadi Timbalan Menteri. Maknanya dia hanya ada 8 orang. So macam mana parti yang hanya ada 8 orang ni nak diangkat menjadi Perdana Menteri? Ini satu benda yang bagi saya sangat tidak bijak bila mana UMNO bersetuju untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Ini satu kesilapan pertama yang akhirnya ialah bila kita tegur awal-awal, mereka tak bersetuju. Bila kita cakap jangan, saya pula dipecat. Bila saya tak boleh terima bila mereka nak bekerjasama dengan Mahathir, sebab saya tahu Mahathir takkan boleh tinggalkan DAP, dan ternyata betul. Tapi Muhyiddin ni mungkin kurang sikit lah, dia tak macam Mahathir. Tapi apa pun, kesan dia ada sebab dia hanya ada 8 orang yang asal usulnya memang menang melalui tiket PPBM. Tapi kita angkat yang 8 orang ni
untuk memimpin kita ni, BN yang ada 42 orang, PAS yang ada 18 orang. Jadi mana datang logiknya? Dan kita pula mengharapkan dia nak berlaku adil. Sudah pastilah kita tak boleh nak mengharapkan dia berlaku adil. Jadi bila benda ni berlaku silap, bila kesilapan ni berlaku, kita memberikan dia menjadi Perdana Menteri melalui proses pembentukan kerajaan, bukan melalui fresh election, maka ianya menjurus ke arah pengagihan yang sudah pasti tidak akan seimbang, tidak proportionate. Itu yang saya sebut daripada awal lagi. Sepatutnya jumlah kedudukan UMNO di dalam kabinet mestilah lebih banyak daripada PPBM. Tapi apa yang berlaku ialah PPBM lebih banyak daripada UMNO. Sedangkan UMNO dah berkorban kursi Perdana Menteri yang tak sepatutnya bagi pada PPBM ni, kita bagi pada PPBM. Kemudian sudahlah kita tak terima kursi Perdana Menteri, kita tak terima pula kursi Timbalan Perdana Menteri pun dia tak bagi pada kita. Dia bagi kita kursi menteri ni jenis cak ayam. Minta maaf cakap lah kenapa saya kata cak ayam. Saya ambil contoh lah, bagi contoh yang paling mudah. Dulu di AP, dia ada seorang menteri junior. Menteri junior dia, nama dia Yeo Bee Yin. Umur baru 36 tahun. Seorang menteri muda. Menteri ni diletakkan di Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Hari ni, kerja menteri muda ni diagihkan kepada 3 orang menteri. Satu kerjanya dibuat oleh Timbalan Presiden PAS, iaitu Menteri Alam Sekitar Tuan Ibrahim Tuan Mat. Satu kerjanya dibuat oleh YB Khairi Jamaluddin. Satu kerjanya dibuat oleh YB Khairi Jamaluddin ialah Menteri Sains dan Teknologi. Dan salah satu daripada kerja Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar dulu dibuat oleh Dr. Samsul Anwar Nasarah, Datuk Dr. Samsul Anwar Nasarah sebagai Menteri Tenaga dan Teknologi. Okay. Jadi maknanya kerja menteri junior ni dibagi kepada 3 orang menteri, 2 menteri UMNO dan 1 menteri PAS. Macam mana Khalid Nordin tak marah, Tok Mat tak marah? Kita ni dibuat macam sampah. Jadi saya tak faham kenapa ada orang nak pertikaikan bila mereka ni bersuara. Dulu bila saya bersuara, orang boleh maki hamun saya. Ini Timbalan Presiden bersuara tau. Naik Presiden bersuara. Habis kalau semua Timbalan Presiden bersuara, naik Presiden bersuara, orang tuduh kita ni berebut jawatan. Ini bukan soal berebut jawatan. Kita kena faham. Yang memerintah hari ini ialah orang yang pernah berada di dalam Pakatan Harapan. Otak dia, otak Pakatan Harapan. Berapa banyak kerosakan yang telah dibawa oleh Pakatan Harapan sepanjang tempoh 22 tahun. Jadi bila dia lantik menteri pun, kebanyakan daripada menteri yang ada sekarang ni menteri yang di-recycle, menteri di dalam kerajaan gagal kerasi Mahathir Mohamad. Orang yang dilantik rata-ratanya orang Mahathir. Jadi bila orang Mahathir dilantik menjadi menteri di bawah Muhyiddin Yassin, maka sudah pasti akan ada polisi-polisi yang tidak baik untuk rakyat, yang perlu UMNO bantah. Tapi kalau perwakilan UMNO di dalam kabinet tidak cukup, macam mana UMNO nak bantah? Itu sebabnya Tok Mat kena bersuara. Itu sebabnya Khalid Nordin, Azalina, begitu juga dengan Datuk Tajudin Rahman bersuara. Bukan soal kita ni tamak kuasa ke apa kan. Ini orang tua nama apa? Amit Tuan Amit ni kan. Dia patut dia dah tumpul, bila otak dah tumpul ni rehatlah. Dia kata
menteri-menteri kita ni tak puas hati dapat jawatan ni. Bukan menteri yang tak puas hati. Tidak ada menteri-menteri UMNO ni yang komen. Tak ada. Menteri UMNO ni dia orang tak komen. Semua dah tutup mulut. Ini dia tak tahu apa benda berlaku. Better jangan komen. Saya tengok dia ni kadang-kadang dia mengarut, banyak mengarut. So itu sebab saya menyangkakan dalam keadaan hari ini bukan hanya yang tak dilantik tak puas hati, bukan hanya yang dilantik menganggap mereka ni telah diperlekeh dengan pengalaman yang dia ada, tapi diberikan kedudukan tanggungjawab yang terlalu kecil sedangkan menteri-menteri lain yang cak ayam ni pun dapat tanggungjawab yang berat kan. So saya nampak akan ada masalah besar menjelang 18 bulan Mei ni. Akan ada masalah yang besar. Dan yang hari ini apa yang berlaku lebih mengejutkan saya bila mana mereka mengambil gambar kabinet hari ini bila Datuk Hisham duduk di depan. Datuk Hisham ni bekas naib Presiden UMNO. Orang yang boleh dikata orang kanan pada Tun Dr. Mahathir, orang yang banyak bekerja untuk Tun Dr. Mahathir. Bila dia duduk di depan, dia kena halau oleh pegawai-pegawai PMO. Dia kena berdiri kat belakang dengan menteri-menteri junior yang lain. So itu pun dah cukup melukakan geng-geng Datuk Hisham ni. Jadi kalau dah semua orang dia perlekeh demikian rupa, saya boleh jamin lah kalau berlakunya undi tak percaya ni, ramai yang akan undi supaya Muhyiddin ni dihentikan daripada jadi Perdana Menteri. Nah, ini hampir pasti akan berlaku. Walaupun dia ada banyak yalah, dia boleh tawarkan jawatan macam-macam dia boleh tawarkan kepada orang-orang ni. Dia boleh bagi pada yang tak dapat ni GLC dan sebagainya, tetapi saya rasa akan berlaku sesuatu yang tak baik pada kerajaan. Kalau tidak pada 18 hari bulan Mei ni, selewat-lewatnya saya hampir pasti September ini pasti akan ganap kerajaan ni. Sebab sekarang ni mungkin Zahid Hamidi contohnya, Dr. Zahid mungkin bila dia melakukan perundingan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia mendapat jaminan daripada Datuk Hisham bahawa dia akan dilepaskan daripada 87 pertuduhan. Tapi sooner or later before September, penggal selepas ni penggal selepas ni, dia akan tahu sama ada kes dia tu akan lekat ke tak lekat. So bila tak lekat, dengan Zahid sendiri akan retaliate. Sekarang Zahid dia diam kan. Memang dia tidak membantah kabinet ni, sebab kabinet ni memang dia sendiri yang bagi senarai tu. Tan Sri Muhyiddin minta satu nama, Dr. Zamri Kadir untuk menjadi menteri. Memang Dr. Zamri ni memang dulu penulis ucapan kepada Tan Sri Muhyiddin. Dia pun memang dulu dengan Saldes, dia macam think tank kepada Tan Sri Muhyiddin. Dia minta satu nama je, tapi Dr. Zahid tak bagi. Dr. Zahid cuma bagi 39 MP UMNO dengan seorang lagi. Seorang lagi ni yang bukan MP, dia bagi seorang je, satu nama je. Dia bagi cuma Dr. Mas Rizal. Timbalan Presiden UMNO dia tak bagi masuk nama, naib Presiden UMNO Datuk Khalid Nordin dia tak letak nama. Memanglah marah. Presiden sendiri tak hantar nama, macam mana nama dia orang nak ada dalam list kan? Ini kita kena faham juga ni kan. Contohnya macam apa yang berlaku di Perak hari ni, kita kena tahu juga. Kadang-kadang orang dalam parti kita ni sendiri menikam
kawan-kawan. Dia umum Syarani untuk menjadi menteri besar, tapi dia buat barter trade pula. Dia suruhnya tuntut Melaka, tiba-tiba dilepaskan kerajaan Perak. Kerajaan Perak tu hanya Peja seorang je PPBM menang. Kemudian anak Razim Manan masuk lompat pergi ke Bersatu untuk sokong Peja. Kemudian dulu timbalan ketua bahagian Pasir Salak, siapa nama dia, dah lupa lah. Dia pun lompat juga untuk sokong Peja, pun boleh kekal jadi menteri besar. Macam mana? Marah orang Perak, marah ni sekarang ni, kan? Orang Perak marah. Jadi itu sebabnya saya cakap UMNO ni parti besar. UMNO tak boleh berkongsi kuasa dengan pengkhianat yang selama hari ini memfitnah kita. Dengan PAS lain. Dengan PAS ni, kurang-kurang ni, kita ni boleh bersama atas landasan Islam. Tak ada masalah. Mereka pun lebih kurang dengan kita, fikrah pun sama. Tapi dengan PPBM ni tak boleh. Mereka nak jatuhkan kita, apa mereka tak fitnah. Mereka fitnah pasal YMBB, mereka fitnah pasal Datuk Seri Rosmah, pasal Datuk Seri Najib. Apa dia tak buat, kan? Jadi macam mana kita nak bekerjasama dengan orang macam ni yang sampai hari ni pun belum hilang lagi dia punya kebencian kepada kita. Ambil contohlah, menang-menang pilihan raya pun masih melantik AG baru. Kita ingat bila buang Tommy Thomas ni, kita dapat seorang AG yang neutral. Rupa-rupanya AG yang dicadangkan ialah AG yang telah dicadangkan oleh Gopal Sriram. Gopal Sriram ni senior DPP yang melakukan pendakwaan ke atas Datuk Seri Najib dalam kes SRC International. Dia yang mencadangkan Tan Sri Idrus Harun. Idrus Harun ni memang family dia semua lawyer, dan adik dia pun kita pun tahu memang pro Pakatan Harapan, pengurusi SPR hari ni. Kerja pertama yang dia buat bila dia jadi pengurusi SPR, dia lantik orang bersih macam Profesor Dr. Azmi Syahrum menjadi board SPR, ahli lembaga SPR. So apa yang kita harapkan daripada ni? Itu saya confuse. Ini kerajaan Pakatan Harapan ke kerajaan Perikatan Nasional? Sebab masih lagi mengekalkan geng-geng Pakatan Harapan ni. Okey tu. Soalan nombor 2 tu Ya. Pada pandangan Datuk lah, Datuk rasa bila kes-kes yang melibatkan pemimpin Pakatan Harapan ni akan dibuka dan didakwa tu? Ya. Kes-kes pemimpin Pakatan Harapan ni tu. Pemimpin Pakatan Harapan ni atas penyelewengan ke, penjualan tanah ke, macam tabung haji punya kes ke tu, Datuk rasa bila kes ni akan dibuka dan didakwa tu? Macam saya cakap lah, macam mana kes-kes pemimpin Pakatan Harapan ni nak dibuka atau didakwa? Perdana Menteri hari ni pun Pakatan Harapan. Kau tengok je ini kes anak Lim Guan Eng. Betul. Kes anak Lim Guan Eng ni menipu di Singapura. Bila dia nak bawa keluar duit, tertangkap. IGP buat kenyataan mengatakan bahawa tidak benar bahawa dia nak bawa keluar duit daripada Malaysia ke Singapura. Betul tak? Betul. Tetapi maklumat yang saya terima, yang saya baca, yang maklumat yang bermula tu, sebenarnya dia menipu ahli perniagaan di Singapura. Dia nak bawa duit tu masuk ke Malaysia. So kenyataan dia sebenarnya tak adalah menipu, betul lah. Dia tak ada bawa duit keluar ke Singapura daripada Malaysia keluar. Tapi mungkin dia nak bawa masuk ke sini. Malaysia. Faham tak? Cuba kita fikir. Ini pun dia lindungi.
Apatah lagi kes Semburit Azmin Ali. Kau rasa Amir Badu nak ambil tindakan? No way. Ya, kes sekarang ni bila perogol amah daripada Terono ni, bila dah menyokong Peja untuk menjadi menteri besar, rasanya ada tak pendakwaan ke atas dia? Tak ada. Ini geng-geng Syed Saddiq ni yang pergi hisap dada dekat Puchong, dah didapati positif dada, tiba-tiba jadi negatif. Itu sebab walaupun CCTV jelas, Amir Badu memang sentiasa kabur. Kita tak boleh nak buat apa. Tak ada apa tu. Selagi kita kerjasama dengan geng-geng haprak ni, selagi itu kita takkan boleh betulkan kerajaan. Ini kita kena faham realiti dia. Okey. Okey Dok. Semasa Pakatan Harapan pegang kerajaan tu, dia ada buat lantikan kepada pegawai-pegawai yang duduk di dalam kerajaan ni tu. So macam mana tu kedudukan diorang tu? Sebab saya tengok masih ada lagi tu dalam kerajaan diorang ni. Okey, macam saya cakap tadi. Okey. Muhyiddin sekarang ni dia bentuk kerajaan dengan mengatakan dia ada 114 orang. Realitinya tak ada. Okey. Sebab dia hanya memegang surat yang dikeluarkan oleh ketua-ketua parti. Macam Datuk Seri Zahid kata dia ada 42 orang mewakili BN. Haji Hadi kata dia ada 18 orang. Kemudian orang lain okey. Campur-campur 114. Tetapi kalau kita suruh dia orang ni satu-satu daripada 42 orang ni nyatakan mereka sokong siapa, tak semua 42 orang ni akan pilih Muhyiddin. Faham tak? Jadi in reality dia kemungkinan besar dia tak ada 114. Tapi bila dia dah jadi Perdana Menteri, apa yang dia boleh buat dengan kedudukan dia sebagai Perdana Menteri? Dia boleh gunakan kes. Contohnya dia boleh gunakan Latifah Koya. Lim Guan Eng ada 23 laporan SPRM yang dibuat ke atas dia dengan Tony Puah. Contohnya macam Tony Puah ni, laporan dalaman yang saya terima, setiap kontraktor sebelum keluar saja award letter, walaupun dah di-awardkan projek tu, dia orang ni berita angin, kabar angin. Saya tak boleh kata benda ni betul kan. Rumours tu, rumours. Okey. Kena menghadap Tony Puah dulu. Dan rumours ni mengatakan setiap projek 5%. Cuba bayangkan berapa bilion dia orang dah kumpulkan untuk berhadapan dengan pilihan raya yang akan datang. Gaya tak gaya DAP ni kan. Okey, maknanya dalam erti kata lain. Okey. Dalam erti kata lain, memang ada terlalu banyak yang boleh dibongkarkan. Tetapi kalau dibongkarkan yang Lim Guan Eng punya, kena ingat juga Muhyiddin pun berada di dalam kerajaan yang sama. Jangan kau ingat Muhyiddin tak ada Lim Guan Eng tak ada luluskan apa-apa untuk Muhyiddin. Faham tak? Boleh tak Muhyiddin ambil tindakan pada Lim Guan Eng? Tak boleh. Itu sebab Mahathir tak boleh tinggalkan DAP. Sebab semua benda yang dia bagi pada kroni dia, semua DAP tahu. Ini kena faham ni. Ini ramai orang tak boleh tangkap kenapa Mahathir ni beria-ria. Dia pergi daripada satu istana ke satu istana, yakinkan ke bawah duli, daripada satu negeri ke satu negeri, kan? Last sekali dia nak bersama dengan DAP, tak pening kepala Sultan, tak pening kepala Agung pun pening. Itu yang last sekali Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Okey, ini kena faham. Kemudian dengan kedudukan yang dia ada ni, menjelang dia ada lagi 3 bulan. Sekarang bulan 3. Bulan 4, 1 bulan, bulan 5, 1 bulan. Ada 2 bulan lebih. So menjelang 2 bulan lebih ni, apa jawatan dalam GLC agensi kerajaan
dia akan gunakan untuk tawarkan kepada orang yang boleh memberikan sokongan kepada dia untuk dikekal sebagai Perdana Menteri. Tapi dia lupa satu, orang akan ambil jawatan-jawatan yang dia bagi, tetapi undi adalah sulit. Jadi saya cadangkan kepada ahli-ahli parlimen yang mendapat tawaran-tawaran GLC ke, dapat tawaran-tawaran daripada Tan Sri Muhyiddin ni, ambil. Tetapi time undi, jangan bagi. Sebab bila kita tak bagi, insya-Allah jika dia tak cukup 112 orang yang menyokong dia pada 18 hari bulan ni, pertama dia kena tukar speaker. Kalau gagal tukar speaker, maka speaker akan membenarkan usul undi tak percaya di bawah perkara 18 untuk didengari. Maka bila didengarkan, undi tak percaya itu akan berlaku, maka ianya akan membuka ruang kepada Yang di-Pertuan Agong untuk melakukan pembubaran parlimen. Kita harap Agong kena bubar lah. Jangan pula lepas ni Yang di-Pertuan Agong pula pergi lantik balik Mahathir. Saya rasa dalam keadaan hari ini Agong dah lebih daripada jelas bahawa rakyat hari ini rakyat mahukan supaya parlimen dibubarkan. Rakyat mahukan supaya parlimen dibubarkan. Kalau keadaan masih tidak stabil, the only way untuk membuat kerajaan ini stabil ialah sekiranya pembubaran itu berlaku dan kita boleh memilih kerajaan kita balik. Itu penting. Okay, Dok. Tadi saya tanya pasal pegawai-pegawai lantikan Pakatan Harapan, Dok. Tapi sekarang ni dia spesifik sikit, Dok. Pemimpin-pemimpin DAP yang dilantik di dalam GLC oleh Lim Guan Eng, Dok, kedudukan diorang, Dok. Dia orang ni yang mana boleh menyumbang kepada undi yang akan membantu untuk mengundi menyokong Muhyiddin kekal sebagai Perdana Menteri, maka mereka ni akan dikekalkan. Maknanya tak semestinya ahli parlimen. Kalau kata ahli parlimen tu ada beberapa orang dia yang dia letakkan di beberapa agensi ataupun GLC, ada kemungkinan juga orang tu akan dikekalkan walaupun daripada DAP. Okey, Dok. Datuk rasa, adakah Mahathir masih ada hubungan dengan Muhyiddin Yassin, Dok, dengan PM? Kita nak tahu ni senang. Kita jangan tuduh-tuduh. Kita nak tahu ni mudah. Kita tunggu 18 hari bulan. 18 hari bulan ni pencalonan untuk bertanding jawatan di dalam PPBM di peringkat kebangsaan akan ditutup. Jadi kalaulah Mahathir dengan Muhyiddin ini betul-betul dah tak ada hubungan, maknanya kita akan menyaksikan Muhyiddin akan bertanding jawatan pengurusi PPBM. Kerana jawatan yang paling tinggi di dalam PPBM yang ada kuasa mutlak bukan presiden, pengurusi. So kita akan lihat Muhyiddin akan menentang Mahathir. Kalau berlaku penentangan ni, maknanya memang hubungan ni dah tak ada. Okay. Nombor 2, ada kemungkinan Muhyiddin menang tanpa bertanding kerana ada barter trade. Kursi pengurusi diberikan kepada Muhyiddin, tetapi kursi timbalan Perdana Menteri diberikan kepada Mukhlis Mahathir. Jangan lupa sekarang ni timbalan Perdana Menteri punya jawatan ni masih boleh diisi. Dia boleh isi, memang Mahathir sebut dia suruh diisi oleh Haji Hadi. Tapi kau tahulah Mahathir ni apa dia cakap kau kena fikir terbalik. Kan? Dia cakap ya, maknanya tidak. Kan? Kalau dia kata orang lain, maknanya anak dia lah. Itu dia, senang. Senang Mahathir ni. Senang baca. Jadi kalau dia bertanding pengurusi, Mukhlis jadi presiden, itu mungkin maknanya ada deal. Tapi kalau Muhyiddin bertanding pengurusi,
Mahathir bertanding pengurusi, Azmin bertanding presiden, Mukhriz bertanding presiden, itu maknanya dia orang gaduh. Kan? Jadi tak payah spekulat. Jangan spekulat kata dia orang ni ada ni kan. Sebab bila kita tengok orang-orang yang dilantik oleh Tan Sri Muhyiddin ni memang semua orang Mahathir. Rata-rata orang Mahathir. Orang yang diberikan ganjaran semua orang Mahathir. Apa lagi kita nak? Okey. Okey Tok. Mengikut komposisi Kuat sikit. komposisi dalam kabinet sekarang Tok. Ya. Kenapa grup Azmin ni Tok, Azmin and the gang ni kan dapat kedudukan kursi-kursi penting dalam kementerian itu. Sebagai menteri, sebagai timbalan menteri, dia dapat tempat kedudukan yang nampak special daripada ahli-ahli UMNO ni. Dia kena ingat Azmin lompat daripada kem musuh Mahathir, kem Anwar kan. Dia jahanamkan PKR, dia masuk parti Mahathir. Dia sanggup tinggalkan bos lama dia masuk parti Mahathir. Jadi atas pengorbanan dia tu, dia jadi menteri kanan, Zuraida jadi menteri lama tempat dia PKT. Saifuddin duduk di Kementerian Komunikasi, tempat yang strategik. Kemudian semua sekali yang dia bawa semua dapat menteri, kecuali Rashid lepas ni akan jadi timbalan speaker. Okay. Begitu juga dengan Hamzah Zainuddin, orang yang mengatur bawa lari orang UMNO masuk ke sana, dia bawa lari Dr. Latif, dia bawa lari macam Isham dulu pun mempengaruhi Tasik Glogo masuk sana kan. Semua dia orang ni dapat tempat. Semua dapat. Ronald Kiandi semua dapat tempat. Jadi dalam arti kata lain, siapa juga yang khianat pada parti UMNO ni semua dapat tempat yang istimewa. Kerana matlamat Mahathir ni dia nak supaya PPBM itu menggantikan UMNO itu sendiri. Tapi UMNO tak cerdik. UMNO pula kerjasama dengan orang yang nak bunuh dia. Macam mana? Kan? Okay. Patutnya kita dah kenal Mahathir ni lama lah. Kita dah boleh baca dia. Kita dah lawan dia semenjak saya lawan Mahathir tahun 97, 96 macam tu. Semenjak dia kata Rasulullah ni tak cukur janggut sebab tak ada pisau jilid. Masa tu kita dah lawan dia kan. Lepas tu kita dah boleh tahu dah dia punya kelentong dia punya penipuan dia. Tapi kita jalankan juga kerjasama dengan dia, dengan orang dia. So kita kena berhadapan lah. Cuma sekarang ni apabila kita membentuk kerajaan bersama PPBM ni, kita punya pengaruh di kalangan rakyat ni, kerana kita dituduh merompak kerajaan orang lain, kita dituduh buat kerajaan pintu belakang. Tapi hakikat dan realiti dia sebenarnya pilihan raya umum yang ke-14 yang lepas, ramai tak sedar bahawa rakyat menolak peribumi, rakyat menolak PPBM. Mereka bertanding kursi paling banyak dalam Pakatan Harapan, tapi hanya menang 13 kursi. Sebab apa? Sebab hanya orang Cina yang menyokong PPBM ketika itu, dan ada 25% orang Melayu yang menyokong PPBM. Jadi ramai tak sokong. Ramai yang menyokong UMNO, sebahagian menyokong PAS. Dan selepas tu, bila PAS dengan UMNO bergabung, so orang Melayu ni lebih kurang dalam 75% secara total bersama dengan kita. Dan bila 22 bulan ni, yang 25% dulu menyokong Pakatan Harapan pun, saya rasa daripada 25% ni, kurang-kurang 15% dah bersama dengan kita. So around 90% dah bersama dengan kita. Tapi bila kita bentuk kerajaan dengan geng-geng
pribumi ni habis punah. Kalau dulu ubah parlimen ni, saya boleh jamin anytime Muafakat Nasional menang. Sekarang ni kita kena kerja kuat. Mungkin boleh menang, tapi mungkin menang tak besar. Dulu kita boleh yakin kita boleh usaha nak dapat 2/3 sebab orang Cina, orang India, orang Sabah yang dah frust dengan Pakatan Harapan ni dah patah balik pada kita. Sekarang kita kena yakinkan balik mereka ni bersama dengan kita. Berat sikit kerja. Okey tak? Pada pandangan Datuk lah. Okey. Kerjasama antara kita dengan PAS ni akan lebih berjaya berbanding Perikatan Nasional. Kalau sebelum kerjasama dengan pribumi ni, pasti jauh lebih baik. Selepas pilihan raya Kimanis, cukup berjaya. Lepas menyertai kerajaan pintu belakang ni, ada sikit kurang. Tapi masih belum terlambat. Itu sebabnya suara-suara yang menentang, yang mengkritik, yang menegur, jangan kita tegah. Penting. Kerana kalau suara-suara macam Tok Mat, suara Khalid Nordin ni, kita halang mereka daripada bersuara. Saya bimbang nanti bila tiba-tibalah bubar parlimen. Orang dah nampak apa beza UMNO dengan pribumi. Apa beza PAS dengan pribumi. Masa tu kita ada masalah. Jadi suara-suara orang yang menentang kerjasama ni akan menarik balik golongan atas pagar ni untuk bersama dengan Muafakat Nasional. Itu penting. Tapi jangan lama sangatlah. Sebab hari ni dengan modal yang mereka ada hari ni, kita tengok pribumi sudah mula memasang dia punya cawangan-cawangan semua sekali di peringkat Akaumbi. Dan dia sudah mula cari ahli-ahli ketua-ketua cawangan UMNO convert masuk pribumi. Sekarang ni dah orang UMNO pun dah pening kepala. Aku ni nak maintain UMNO ke nak maintain pribumi? PM pribumi. So dah ada yang mana yang materialistik sikit lah. Dia orang dah mula swing. Sebab bagi mereka, pribumi yang akan menentukan siapa yang jadi menteri, siapa yang jadi tu, siapa yang jadi ni. Dia kalau orang tu tak ada jati diri, dia akan lompat. Yang ini yang kita takut. Itu sebabnya kerjasama ni tak boleh lama. Kalau boleh kita dah ada kuasa. Saya tahu antara salah satu strategi PAS, dia nak supaya bila bubar parlimen, kita berada di dalam kerajaan. Supaya mereka ni tak boleh melakukan penipuan dan sebagainya. Sekarang kita dah ada kerajaan. So inilah masa yang terbaik untuk kita lakukan pembubaran. Bila dah bubar time ni, InsyaAllah. Okey tu. Ni ada dia tersasar sikit tu. Tapi ni benda penting kat isu masih penting. Apa pandangan Datuk apabila Datuk Mazhar ni dia menghentikan solat Jumaat ni tu di Perlis ni tu? Macam mana tu? Pandangan Datuk apa? Dia macam ni lah. Perhimpunan ni ada berbagai bentuk perhimpunan, kan? Tapi kena percaya pada Allah Ta'ala lah, kan? Aku pun tak faham ni mufti apa ni, kan? Takkanlah sembahyang Jumaat kau nantikan. Kalau nak bagi nasihat supaya semua kelab malam ditutup dulu. Sebab tiap-tiap malam orang buat kelab malam. Sembahyang Jumaat tu hari Jumaat je baru ada sembahyang Jumaat, kan? Dan sebelum sembahyang Jumaat orang ambil wudu, orang basuh tangan semua sekali. Betul tak? Orang basuh tangan, semua orang basuh tangan. Wajib basuh tangan, bersihkan diri. Betul tak? Bila semua orang basuh tangan, kalau salam pun tak ada hal. Kalau tak nak salam pun tak apa, tak ada paksaan, kan? Buat macam Mahathir macam ni, semua macam ni je. Takut nak salam orang, takut mampus rupanya, kan? Buat macam ni, apa masalah ya? Betul tak? Betul. Tapi janganlah sampai tak bagi sembahyang Jumaat.
Pakailah otak sikit. Kan? So tutup disko-disko kat Kuala Lumpur. Kan? Yang tu dulu buat. Baru tutup masjid. Gila. Okey Dok. Okey, saya ada tertinggal soalan ni Dok. Saya nak tanya. Anak Goeng ni Datuk cakap betul. Memang dia ada Tak, maklumat yang saya tak cakap betul. maklumat tu lah. Maklumat yang saya terima, dia tipu orang di sana. Dia Dia bawa lagi duit. Okey. Kan? Ha. So, yang mana satu betul? Dia bawa duit nak masuk ke sini. So, kenyataan ni mengatakan dia nak bawa keluar duit, tak betul. Betul juga dia punya kenyataan tu. Faham tak? Betul. Dia menafikan orang ni nak bawa duit keluar. Tapi dia tak menafikan orang ni nak bawa duit masuk. I see. Yang tu dia patut buat. Okey. Jadi Datuk rasa dia akan ambil tindakan menyaman yang dia cakap tu, dia akan buat tu. Senang je. Kenapa dia samar Raja Petra? Raja Petra duduk UK, nak saman susah. Raja Petra confirm tak akan datang. Kenapa dia tak saman Nanyang? Senang je. Kalau tak bersalah, saman Nanyang. Betul. Betul tak? Betul. Apa susah sangat? Okay Dok, ni kita ambil soalan daripada viewer tu Okey, ni ada soalan dari Lin dari Tawau tu. Dia tanya Dok, bolehkah Yang Berhormat Datuk Seri Najib memegang, adakah beliau boleh menjadi Presiden UMNO semula tu? Okey. Selepas PRU 15. Sebelah PRU 15. Nombor 1. Okey. Nombor 1, pengurusi Barisan Nasional mestilah menandatangani watika untuk beliau menjadi calon BN. Jadi calon, menang pilihan raya, baru boleh jadi ahli parlimen. Okay. Bila dia jadi ahli parlimen, kalau Muafakat Nasional menang, dia boleh diangkat walaupun dia bukan pengurusi Muafakat Nasional. Dia boleh diangkat. Sesiapa juga yang tuanku percaya mempunyai sokongan majoriti, maksudnya mempunyai sokongan lebih daripada 112 orang, dia boleh diangkat menjadi pengurusi Barisan Nasional. Cuma sebaiknya dalam keadaan sekarang ni, kita dah berada dalam keadaan yang tenat lah hari ni akibat daripada kesilapan kepimpinan UMNO ni punya percaturan. Sewajarnya hari ni kita ada perubahan pucuk pimpinan. Maknanya kalau tak nak pun perubahan pucuk pimpinan, ambil lah balik Datuk Najib ni jadi pengurusi BN. Datuk Zahid jagalah UMNO. Kalau dia tak nak, kita cari jalan, kita suruhlah Datuk Zahid ni rehat. Biar Tok Mat memangku. Tarik Datuk Najib, Tok Mat jaga UMNO, Datuk Najib jaga BN. Bila Datuk Najib jaga BN, maka bila kita berhadapan dengan pilihan raya, kita akan memberikan indikasi bahawa sekiranya kita menang pilihan raya akan datang, Perdana Menteri kita ialah Datuk Najib. So, rakyat akan memilih. Rakyat bila nak pilih, dia akan tengok siapa nak jadi Perdana Menteri. Betul tak? Betul tu. So, kalau sebelah sana Pakatan Harapan, dia akan letak calon Perdana Menteri dia ialah Anwar Ibrahim. Okay. Bersatu, dia akan letak calon Perdana Menteri dia ialah Muhyiddin. Katalah Muafakat Nasional, calon Perdana Menteri kita ialah Najib. Siapa ni nak pilih? Anwar Ibrahim kah? Muhyiddin kah? Najib kah? So orang boleh menilai berdasarkan track record. Tapi kalau calon Perdana Menteri kita Datuk Zahid, orang akan tengok Datuk Zahid dengan Muhyiddin. Muhyiddin pun jadi Perdana Menteri, Datuk Zahid yang bagi.
Macam mana orang nak bagi dia jadi Perdana Menteri? Betul tak? Betul? Bila compare pula dengan Anwar Ibrahim, dia dulu budak Anwar Ibrahim. Macam mana orang nak bagi dia jadi Perdana Menteri? Jadi secara tak langsung kita akan hilang banyak sokongan bila benda ni berlaku. Jadi benda ni UMNO nak kena betulkan. Minta maaf lah, aku walaupun sekarang ni aku dalam proses merayu aku tak boleh cakap benda ni akan memendekkan peluang untuk dapat rayuan balik. Tapi what to do? No one else will talk about this. Kan? Tapi aku kena cakap lah. Tunggu kadang-kadang kena marah ke bila cakap benda ni. Kan? Tapi kalau tak cakap macam mana? Diorang ni tak boleh fikir ke kalau kita berhadapan tiba-tiba lah katalah bulan 5 ni bubar. Kau ingat kalau letak muka Zahid ni kita boleh menang pilihan raya? Tak boleh tu. 50-50. Fikirlah, ni masalah ramai orang tak fikir. Bukan aku ni nak mempelekeh, tapi ini pasal masa depan kita. Ni bukan masa depan UMNO saja tau, ni masa depan negara. Orang nak tahu negara ni sampai bila nak jahanam. Orang nak tahu siapa yang boleh pulihkan, siapa yang boleh pulihkan ekonomi, siapa boleh pulihkan mata wang, siapa boleh pulihkan kita punya beban hutang yang ditinggalkan oleh Mahathir dengan Lim Kok Eng ni. Orang nak tahu masalah-masalah yang diorang tinggalkan ni, how to handle. Orang nak tahu macam mana masalah hubungan diplomatik yang Mahathir buat, cari gaduh dengan China, cari gaduh dengan India, cari gaduh dengan Amerika. Macam mana nak pulihkan? Ini semua cari gaduh dengan Saudi, cari gaduh dengan UAE. Siapa nak pulihkan? Bagilah jap Dato' Najib. Lepas tu kita bagi Tomah. Habis. Okey Tok. Ni ada satu, kita ambil soalan terakhir tu Diorang masih tak puas hati ni tu. Diorang tanya saya gitu. Tanya. Mungkinkah akan ada pembubaran kerajaan dalam masa terdekat? Macam mengharap sangat nak bubar ni tu. Ginilah. Kita doakan semoga ahli parlimen kita pada 18 hari bulan Mei ini mengambil keputusan untuk buat undi tak percaya ke atas Tan Sri Muhyiddin. Dan kita doakan ketika itu Agong dah panggil seorang-seorang ahli parlimen. Dah buat satu. Kaedah kedua, Agong dah panggil ketua-ketua parti. Dan kita harap kaedah ketiga, Agong panggil rakyat. Tanya rakyat siapa yang dia nak. Dan nak tanya rakyat siapa yang dia nak ni hanya boleh berlaku dengan mengadakan pilihan raya. Jadi mulai hari ni, siapa yang sokong untuk kita bubarkan parlimen, setiap kali anda menulis di Facebook anda, letak hashtag bubar parlimen. Bubar parlimen pagar bubar parlimen. Itu je. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.